salam sejahtera diucapkan kepada Seraja selaku pensyarah akademik bagi PKES 3053 iaitu Pertolongan Cemas. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Muhammad Amirul Hakim, Carol Irene, Intan Syahira, Nur Rafida dan saya sendiri Yuni Marlini binti Sahiran akan memberikan penerangan yang lebih terperinci mengenai hipertermia dan juga hipotermia. Baiklah, yang pertama sekali kita akan mengetahui tentang definisi bagi hipertermia. Hipertermia didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh melebihi suhu normal. Keadaan ini terjadi akibat suhu persekitaran yang tinggi dan tubuh tidak lagi mampu beradaptasi terhadap perubahan ekstrim tersebut. Keadaan yang dikatakan ini juga berlaku ketika suhu badan berada di atas 40 darjah Celsius. Hipertermia juga dapat menyebabkan strok haba sehingga mampu mendatangkan kerosakan kekal pada otak dan organ tubuh manusia. Baiklah, seterusnya kita akan mengetahui tentang punca-punca berlakunya hipertermia terhadap seseorang. Terdapat banyak punca yang menyebabkan hipertermia, antaranya suhu panas, gangguan pengeluaran peluh, dehidrasi dan juga kegagalan sistem regulasi tubuh seseorang. Bagi punca yang pertama, iaitu suhu yang panas, adalah seseorang itu terdedah kepada suhu panas yang berlebihan. Yang kedua, gangguan pengeluaran peluh. Seseorang itu akan mengalami gangguan pengeluaran peluh sama ada akibat kelainan kulit ataupun kelenjar peluh yang mengalami masalah. Punca yang ketiga adalah mengalami dehidrasi. Seseorang itu akan mengalami dehidrasi akibat kekurangan cecair ataupun cairan yang masuk ke dalam tubuhnya ataupun berlakunya diarrhea atau penggunaan ubat seperti diuretik. Punca yang terakhir adalah kegagalan sistem regulasi tubuh seseorang. Hal ini akan berlaku apabila berlakunya kegagalan sistem regulasi suhu tubuh untuk mendinginkan tubuh kembali ketika berada dalam suhu yang panas. Baiklah, berikut merupakan tanda-tanda atau simptom bagi penyakit hipertermia, yaitu yang pertama, emosi tidak terkawal. Yang kedua, gangguan koordinasi. Ketiga, kulit pesakit akan kemerah-merahan. Seterusnya, peluh akan berkurang. Dan seterusnya yaitu pening dan berasa mual. Tubuh akan berasa lemah, kelelahan, dan akhir sekali yaitu nadi akan lemah atau cepat. Seterusnya, bagi pesakit yang mengalami hipertermia, pertama sekali, rehatkan mangsa daripada melakukan sebarang aktiviti. Kalau boleh, baringkan mangsa. Letakkan mangsa di kawasan yang teduh, iaitu terhindar dari sinaran matahari atau kawasan yang berhaba tinggi. Pilih tempat yang sejuk dan mempunyai aliran udara yang baik. Longgarkan pakaian mangsa yang ketat, termasuklah stokin dan kasut mangsa untuk membolehkan aliran keluar haba daripada badan mangsa. Berikan air putih atau minuman elektrolit, tetapi elakkan air yang terlalu sejuk bagi mengelakkan kram perut. Seterusnya, melekapkan atau menggosok bahagian kepala, leher, muka dan bahagian anggota tubuh badan yang lain dengan kain yang direndam dengan air sejuk. Hal ini untuk mengurangkan suhu atau haba di badan mangsa. Terus lap badan mangsa dengan kain yang direndam dengan air sejuk sehingga bantuan perubatan tiba. Baiklah, kita akan teruskan kepada langkah pencegahan bagi hipertermia. Baiklah, terdapat 4 langkah ataupun cadangan dalam mengatasi ataupun cara-cara dalam mencegah berlakunya hipertermia ini. Yang pertama adalah mengelakkan diri daripada memakai pakaian yang tebal ketika cuaca panas. Hal ini disebabkan pakaian yang tebal akan menyebabkan kita akan lebih kerap berpeluh dan akan menyebabkan kehilangan cairan darah daripada tubuh disebabkan oleh proses perpeluhan, dan ini akan meningkatkan lagi peluang dalam mendapatkan masalah seperti hipertermia ini.
Dan yang kedua adalah minum air dengan secukupnya pada setiap hari dan lebihkan ketika cuaca panas. Minum air dengan banyak ini akan meningkatkan jumlah cairan darah yang ada dalam tubuh kita. Dan selain minum air, kita juga boleh minum cairan elektrolit untuk menghilangkan dehidrasi yang tinggi ketika cuaca yang panas. Apabila kita mengandungi banyak cairan yang mencukupi dalam tubuh, maka sukar untuk kita mendapatkan masalah hipertermia ini. Dan seterusnya bagi langkah ketiga adalah memakai lotion ataupun krim pelindung matahari seperti sunscreen ataupun sunblock. Kedua-dua krim dan lotion ini boleh didapati di mana-mana kedai farmasi yang berhampiran. Dan kegunaannya adalah untuk menghilangkan sinaran UV daripada menembusi masuk ke dalam kulit yang boleh menyebabkan kerosakan pada sel kulit dan juga menyebabkan hipertermia ini berlaku. Dan bagi langkah yang keempat pula, yang terakhir adalah berehat di tempat yang sejuk ataupun teduh ketika cuaca panas. Apabila kita sedang berada di suatu tempat dan ketika itu kita merasakan suatu kondisi tubuh yang kurang menyenangkan, seperti rasa ingin pingsan misalnya. Jadi oleh itu, apabila berlaku situasi seperti itu, kita perlu mencari tempat yang teduh untuk berehat sementara bagi mengelakkan berlakunya simptom-simptom yang akan menyebabkan hipertermia ini berlaku. Baiklah, yang seterusnya ialah apa itu hipotermia. Hipotermia ialah keadaan yang berlaku apabila keadaan badan kehilangan haba lebih cepat daripada ia menghasilkan haba. Ini berlaku apabila suhu badan jatuh di bawah 35 darjah Celcius. Suhu badan manusia yang normal ialah pada kira-kira 37 darjah Celcius. Jika hipotermia ini dibiarkan tanpa rawatan, keadaan anda boleh membawa kepada kesan yang berbahaya. Hati, sistem saraf dan organ lain akan mula gagal dan mungkin akan mengancam nyawa itu sendiri. Hipotermia ini paling kerap dialami oleh orang tua dan kanak-kanak muda di kawasan iklim yang sejuk. Baiklah, apa itu punca hipotermia? Punca utama hipotermia ialah berada di dalam kawasan sejuk atau air sejuk tanpa perlindungan. Adalah penting untuk kita membuat persediaan dan sentiasa bersedia dalam keadaan hangat semasa dalam perjalanan ke kawasan iklim yang sejuk. Tidak mempunyai pakaian luar yang sesuai atau memakai pakaian yang basah boleh menghalang tubuh anda menghasilkan haba. Baiklah, berikut merupakan tanda-tanda atau simptom bagi pesakit yang mengalami hipotermia. Yang pertama sekali, pesakit akan mengalami suhu badan yang turun di bawah 35 darjah Celcius. Kedua, akan kerap menggigil. Ketiga, pertuturan agak tidak jelas. Keempat, bibir pesakit akan menjadi biru. Seterusnya, bagi seorang bayi, kulit akan menjadi merah terang atau sejuk. Seterusnya yaitu pernafasan perlahan, keliru atau hilang ingatan. Selain itu, ialah nadi akan berasa lemah, mengantuk atau kurang bertenaga. Dan akhir sekali yaitu luka beku, gangren, jari dingin, dan kaki parit. Untuk pesakit yang mengalami hipotermia, pertama sekali cari tempat yang sesuai iaitu terdedah kepada haba. Baringkan mangsa di atas kain pelapik yang tebal. Kemudian, tanggalkan baju mangsa jika basah dan ganti dengan baju baharu yang kering. Selimutkan mangsa dengan kain yang tebal atau selimut yang tebal. Hal ini untuk memerangkat haba supaya mangsa tidak berasa sangat sejuk. Berikan sumber haba kepada mangsa dengan menggosokkan kedua tapak tangan kita untuk menghasilkan haba. Dan kemudian tekapkan kedua-dua tapak tangan di bahagian leher dan juga badan mangsa untuk memberikan sumber haba kepada mangsa. Atau boleh juga menggunakan pad pemanas.
Tetapi pastikan bahawa pad pemanas tersebut tidak terlalu panas. Cara lain yang boleh digunakan ialah dengan memberikan haba badan kita dengan memeluk mangsa, iaitu haba dari kulit ke kulit. Seterusnya, berikan minuman panas ataupun sup panas jika ada untuk melegakan kesejukan mangsa, dan pastikan bahawa sup panas atau air panas tersebut tidak terlalu panas, iaitu suam-suam saja. Sentiasa periksa kadar pernafasan mangsa dan denyutan nadi mangsa untuk memastikan bahawa mangsa berada dalam keadaan stabil. Terusnya kita akan melihat kepada langkah pencegahan bagi hipotermia. Terdapat 4 langkah juga. Yang pertama adalah memakai pakaian yang tebal ketika musim sejuk ataupun musim dingin. Pakaian yang tebal ini akan memberikan kondisi yang akan memberi kehangatan kepada tubuh bagi mengelakkan rasa kesejukan yang melampau, terutama sekali ketika musim sejuk. Dan perkara ini boleh menjurus kepada mengelakkan daripada berlakunya hipotermia ini. Seterusnya adalah menggantikan pakaian yang basah kepada pakaian yang kering. Apabila kita berada dalam situasi yang lembab seperti hujan yang lebat dan pakaian kita menjadi basah, maka segeralah dalam menggantikan pakaian yang tersebut kepada pakaian yang kering bagi mengelakkan kesejukan yang melampau juga kepada tubuh kita. Seterusnya yang ketiga adalah makan dengan jumlah kalori yang diperlukan bagi pembakaran lemak. Setiap hari tubuh kita akan membakar lemak, seperti contohnya dalam sehari pembakaran lemak adalah 1500 kalori sehari. Jadi ketika musim sejuk ini, pembakaran lemak akan berlaku dengan lebih banyak. Hal ini bagi menggantikan bagi mengekalkan suhu tubuh dalam paras yang normal. Maka pembakaran lemak amat diperlukan dalam proses ini bagi mengelakkan berlakunya hipotermia. Seterusnya yang keempat, yang terakhir adalah mengelakkan diri daripada melakukan sebarang aktiviti seperti berenang atau olahraga ketika cuaca sejuk. Perkara ini akan mengundang ataupun memberi faktor yang lebih tinggi kepada mana-mana individu untuk mendapatkan masalah hipotermia ini.